Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan demi pendedahan tentang kes kematian Zarah Khairani yang amat mengejutkan kita semua. Satu demi satu perkara tersembunyi mula tersingkap. Antaranya ialah isu tentang bedah siasat yang menjadi pertikaian ramai orang, termasuklah netizen. Namun demikian, Ibu Zarah telah pun bersuara tentang isu bedah siasat tersebut. Akhirnya, Ibu Zarah membuat satu pengakuan yang mengejutkan kita semua berkait dengan isu bedah siasat yang tidak dibuat awal. Ramai orang yang sebelum ini marah, salah faham, dan menyalahkan orang tertentu kerana tidak dibuat bedah siasat peringkat awal ketika baru berlaku kejadian tersebut. Tapi akhirnya apabila Bukit Aman memberitahu, membongkar, menyatakan bahawa Ibu Allahyarham Zarah sebenarnya telah menandatangani dokumen untuk tidak membuat bedah siasat tersebut. Tapi akhirnya AGC mengarahkan kubur digali semula untuk membuat bedah siasat. Akhirnya, ini pengakuan Ibu Zarah. Beliau kata, kalau tahu kami tidak akan tolak bedah siasat. Itu pengakuan Ibu Zarah Khairina. Saudara-saudara sekalian, saya juga terfikir seperti itu. Memanglah pada waktu itu keadaan harus kita fahami. Ibu Zarah Khairina waktu itu dalam keadaan yang sangat berduka dan mungkin pada waktu itu pemikirannya cukup terseksa. Kita tidak berada dalam keadaan itu. Jom kita lihat apa sebenarnya yang berlaku. Sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar solidariti untuk Zarah. Ibu kepada Allahyarham Zarah Khairina Mahathir, 13 tahun, mengakui dia tidak dapat berfikir dengan waras ketika diminta memberi persetujuan untuk bedah siasat ketika ke atas jenazah anaknya. Nur Aidah Lamat, 45 tahun berkata, dia terkejut, panik dan tidak dapat membuat keputusan yang wajar semasa kejadian itu. Saya dapat merasakan apa yang dapat difikirkan oleh Ibu Zarah pada waktu itu. Mungkin di dalam fikiran dan benaknya, sudahlah anak dia dalam keadaan yang sengsara, terseksa kematiannya, nak dibedah lagi. Mungkin itulah yang menyebabkan Ibu Zarah mengambil keputusan untuk tidak menandatangani ataupun menandatangani persetujuan tidak bedah siasat. Karena dia tidak mau melihat anaknya itu terseksa lagi. Sudahlah kematiannya penuh dengan terseksa. Ini kan pula dibedah lagi. Siapalah ibu yang sanggup mengalami semua itu? Tiada ibu di dunia ini yang sanggup mahu melihat anak terseksa berkali-kali, jatuh daripada tingkat bangunan tingkat 3, dibedah lagi. Siapalah yang sanggup? Semua kita pasti berfikiran seperti itu pada waktu tersebut. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Zarah. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya untuk mengungsikan kepada Anda semua ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara ringkasnya, kita tidak sembuh daripada jenis penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Tapi apabila imun badan kita menjadi kuat dan diperkuatkan dan dibijakkan, dididik oleh imun badan terapi imun ini, kita sembuh dari semua jenis penyakit. Kalau Anda sudah lama berdoa untuk penyembuhan, mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Paling penting kalau Anda mengalami autoimun, cepat dapatkan produk hebat ini. Saudara-saudara sekalian, lebih menjelaskan lagi kita semua, kata Ibu Zarah, tiada penjelasan yang jelas dan kami tidak biasa dengan kes seperti ini.
Kami panik dan tiada nasihat diberikan mengenai proses bedah siasat, katanya lagi. Jika kami tahu, kami tidak akan menurunkan tanda tangan untuk menolak bedah siasat itu, katanya dalam satu komen di Facebook. Peguamnya, Hamid Ismail, mengesahkan akuan dengan nama pengguna Nur Aida itu adalah milik Nur Aida. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JC, Datuk M. Kumar mendedahkan, pasukan task force yang memulakan siasatan pada 11 Ogos lalu mendapati terdapat ketidakpatuhan kepada prosedur siasatan yang mana pegawai penyiasat tidak membuat permohonan untuk proses bedah siasat terhadap jenazah Zara Khairina. Sehubungan itu, beliau dilapor berkata, tindakan tegas akan diambil kepada pegawai penyiasat dan penyelia kerana tiada penyeliaan. Bagaimanapun, Kumar dipetik sebagai berkata terdapat persetujuan atau permohonan daripada ibu mangsa memohon supaya bedah siasat tidak dibuat. Persetujuan itu direkodkan dengan tanda tangan ibu mangsa, doktor, patologi dan pegawai penyiasat dalam satu dokumen surat akuan enggan bedah siasat mayat atas kemahuan sendiri yang telah dikeluarkan oleh pihak hospital. Saudara-saudara sekalian, memang dari secara logiknya dan juga warasnya kita sekarang, kita boleh terima alasan daripada Ibu Zara Khairina ini. Siapalah pada waktu itu yang dapat berfikiran waras? Bayangkanlah, kalau Anda dalam keadaan itu, ada orang mula menyalahkan Ibu Khairina pula. Saya tidak setuju dengan tindakan itu. Saya langsung tidak mahu menyalahkan Ibu Khairina. Apalagi mau menuduh dia untuk bertindak silap. Dia tidak silap sebenarnya. Tindakannya itu betul pada waktu itu kerana dia terfikir satu perkara. Sayangkan anak beliau. Bagaimana mungkin dia dapat berfikir untuk membenarkan anak yang sudah sengsara cara kematiannya itu untuk dibedah pula. Dan yang dia terfikir satu saja, dia mau anaknya pergi selama-lamanya dalam keadaan yang aman dan tenang. Dia tidak mau melihat jenazah anaknya itu diseksa lagi, dipotong lagi. Yang pastinya itu semua ada di pemikiran Nur Aida Lamat, ibu kepada Zara. Dia sudah mengaku, dia terkejut, panik dan tidak dapat membuat keputusan yang wajar semasa kejadian itu. Dia juga telah menyatakan tiada penjelasan yang jelas dan beliau tidak biasa dengan kes seperti ini. Dia panik dan tiada nasihat diberikan mengenai proses bedah siasat. Mungkin itulah punca utama kenapa Ibu Zara tidak menandatangani ataupun enggan menandatangani bedah siasat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. Kami sayang Zara. Bye-bye.